Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Hari ini kita akan sambung lagi kelas online sejarah tahun 4 kita, di mana minggu ini kita akan masuk ke unit yang baru, iaitu unit 6, Sezaman Prasejarah. Baik, di unit yang ke-6 ini kita ada beberapa standard kandungan yang akan kita belajar. Baik, antaranya yang pertama, murid-murid akan mengenali makna zaman prasejarah. Yang ini semua kena ingat dan kena hafal. Kena ingat dan kena hafal. Baik, yang kedua, kita akan lihat lokasi zaman prasejarah di negara kita. Okey, di manakah kedudukannya ataupun tempat-tempat yang terdapatnya kehidupan manusia pada zaman prasejarah di negara kita. Baik, yang ketiga, kita akan lihat pula kehidupan manusia zaman prasejarah, macam mana mereka hidup, dengan teknologi ataupun sumber yang terhad. Dan akhir sekali, kita akan lihat sumbangan teknologi manusia zaman prasejarah kepada dunia hari ini. Jangan ingat manusia zaman prasejarah yang guna peralatan yang simple, yang mudah tu, dia tak menyumbang kepada teknologi yang ada pada hari ini. Mungkin daripada teknologi yang simple itulah, maka kita hari ini boleh mencipta peralatan-peralatan yang lebih baik daripada apa yang ada pada masa dahulu. So untuk minggu ini, cikgu hanya akan memberi tumpuan kepada dua topik yang ini saja, iaitu topik pertama, kita akan kenali zaman prasejarah. Yang kedua, kita akan lihat lokasi manusia zaman prasejarah di negara kita. Okey, baik. Menarik gambar ni. So kita akan masuk kepada topik yang pertama, iaitu maksud zaman prasejarah. So untuk maksud zaman prasejarah, objektif pembelajarannya pada akhirnya murid akan dapat menyatakan maksud zaman prasejarah, dan untuk itu murid-murid boleh melihat buku teks muka surat 74 dan 75. Boleh duduk di rumah tu sambil-sambil tonton video ni, selak muka surat 74 dan 75. Baik murid-murid, bagi mendapatkan gambaran awal tentang topik zaman prasejarah yang menarik ini, mari kita sama-sama tonton video pengenalan tentang zaman prasejarah. Tumpukan perhatian terhadap video yang cikgu paparkan ini. Selamat sejahtera murid-murid. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah tahun 4. Kali ini kita akan menghuraikan pula zaman prasejarah, iaitu unit yang ke-6. Pertama sekali, kita lihat dulu standard pembelajaran. Menyatakan maksud zaman prasejarah, memberi contoh lokasi zaman prasejarah di negara kita, menghuraikan ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah, menghuraikan sumbangan teknologi zaman prasejarah kepada kemajuan inovasi pada masa kini. Pertama sekali, kita kenali dahulu apa itu zaman prasejarah. Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman prasejarah membolehkan kita mengetahui sejarah dan kebudayaan manusia. Zaman prasejarah mempunyai 4 tahap, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Logam. Jom kita lihat pula garis masa zaman prasejarah. Zaman prasejarah bermula pada zaman Paleolitik, kira-kira 200,000 tahun sebelum Masihi. Diikuti dengan zaman Mesolitik, kira-kira 14,000 tahun sebelum Masihi. Zaman ketiga adalah zaman Neolitik, kira-kira 3,000 tahun sebelum Masihi. Dan zaman prasejarah terakhir adalah zaman Logam, kira-kira 700 tahun sebelum Masihi.
Sekarang kita tinjau pula lokasi zaman prasejarah di negara kita. Terdapat banyak lokasi zaman prasejarah di negara kita. Kewujudannya dibuktikan dengan penemuan pelbagai tinggalan kehidupan manusia seperti artefak dan fosil. Zaman Paleolitik di Bukit Jawa, Lenggong, Perak. Di Gua Niah, Miri, Sarawak. Tapak sejarah zaman Mesolitik. Gua Cha di Gua Musang, Kelantan. Gua Bewah, Hulu Terengganu, Terengganu. Tapak sejarah zaman Neolitik. Gua Kecil, Raub, Pahang. Bukit Tengkorak, Sempurna, Sabah. Zaman Logam di Kampung Sungai Lang, Banting, Selangor. Di Sungai Tembeling, Jerantut, Pahang. Selamat sejahtera murid-murid. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah tahun 4. Kali ini kita akan menghuraikan pula zaman prasejarah, iaitu unit yang ke-6. Pertama sekali, kita lihat dulu standard pembelajaran. Menyatakan maksud zaman prasejarah, memberi contoh lokasi zaman prasejarah di negara kita, menghuraikan ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah, menghuraikan sumbangan teknologi zaman prasejarah kepada kemajuan inovasi pada masa kini. Pertama sekali, kita kenali dahulu apa itu zaman prasejarah. Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman prasejarah membolehkan kita mengetahui sejarah dan kebudayaan manusia. Zaman prasejarah mempunyai 4 tahap, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Logam. Jom kita lihat pula garis masa zaman prasejarah. Zaman prasejarah bermula pada zaman Paleolitik, kira-kira 200,000 tahun sebelum Masihi. Diikuti dengan zaman Mesolitik, kira-kira 14,000 tahun sebelum Masihi. Zaman ketiga adalah zaman Neolitik, kira-kira 3,000 tahun sebelum Masihi. Dan zaman prasejarah terakhir adalah zaman Logam, kira-kira 700 tahun sebelum Masihi. Sekarang kita tinjau pula lokasi zaman prasejarah di negara kita. Terdapat banyak lokasi zaman prasejarah di negara kita. Kewujudannya dibuktikan dengan penemuan pelbagai tinggalan kehidupan manusia seperti artefak dan fosil. Zaman Paleolitik di Bukit Jawa, Lenggong, Perak. Di Gua Niah, Miri, Sarawak. Tapak sejarah zaman Mesolitik. Gua Cha di Gua Musang, Kelantan. Gua Bewah, Hulu Terengganu, Terengganu. Tapak sejarah zaman Neolitik. Gua Kecil, Raub, Pahang. Bukit Tengkorak, Sempurna, Sabah. Zaman Logam di Kampung Sungai Lang,
Banting Selangor. Di Sungai Tembeling, Jerantut, Pahang. Baik. Tiga perkara penting yang kamu perlu kuasai untuk topik kenali zaman prasejarah, topik yang pertama ni. Baik, kita lihat yang pertama, perlu ingat dari awal tadi cikgu dah beritahu, perlu ingat zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman tu murid-murid, manusia belum tahu lagi menulis. Okey, tak ada lagi sistem huruf, tak ada A, B, C, D sampailah X, Y, Z. Tak ada. Okey, baik. Jadi oleh kerana zaman itu manusia belum lagi mengenal tulisan, maka kehidupan manusia pada ketika itu dipengaruhi dengan sistem komunikasi secara yang kita panggil bunyi mulut ataupun perwatakan daripada wajah dan sebagainya. Kalau marah mestilah muka marah kan. Jadi kalau mereka bercakap sesama mereka pun mereka akan gunakan simbol-simbol ataupun bunyi-bunyi bahasa yang hanya mereka saja tahu. Okey, kita tak tahu pun apa yang disebut kan, sebab zaman tu memang tidak ada sistem tulisan. Jadi kalau tak ada sistem tulisan, macam mana kita nak tahu kebudayaan dan cara mereka hidup? Jadi walaupun mereka tak pandai menulis dengan bentuk ayat atau perkataan, mereka boleh melukis. Sebab tu kalau kita lihat di dinding-dinding gua, di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi dalam video, gua-gua Niah contohnya, kita boleh lihat ada lukisan-lukisan yang dibuat di dinding gua yang membuktikan manusia zaman prasejarah pernah wujud dan tinggal di tempat tersebut. Okey, baik, yang kedua, zaman prasejarah membolehkan kita mengetahui sejarah kebudayaan manusia. Okey, daripada zaman prasejarah ni lah ya murid-murid, kita boleh lihat bagaimanakah cara dan budaya hidup manusia pada zaman awal sejarah. Okey, dan akhir sekali yang penting juga ni, zaman prasejarah mempunyai 4 tahap. Okey, ingat 4 tahap. Okey, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam. Baik, untuk memudahkan murid-murid ingat susunan zaman ni, ikut garis masa ni yang betul. Okey, siapa yang dulu, siapa yang akhir. Okey, jadi cikgu amat titik beratkan agar murid-murid hafal dan ingat akronim ni, iaitu PAMENELO. Pa ni untuk pakcik, ME melantak. Melantak ni kalau dalam bahasa Melayu yang kasarnya macam kuat makan lah kan. Okey, tapi ada istilah lain dalam Kamus Dewan, merujuk kepada sesuatu yang dilakukan secara cepat atau bersegera. Okey, ne untuk nanas, okey, dan lo untuk longan. Okey, baik. So, pakcik melantak nenas longan. Okey, banyak betul dia makan nenas dengan longan. Longan ni buah yang macam malam, macam bantal kucing tu macam bantal kucing kecil-kecil. Okey, so tolong ingat susunan ni, PAMENELO ni, sebab penting untuk murid-murid tahu kedudukan zaman daripada mana yang awal dulu, Paleolitik, dan akhir sekali logam. Okey. Baik, seterusnya. Menarik gambar ni. Inilah ya gambaran zaman prasejarah, di mana kalau kita lihat pelukis ni menunjukkan kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Yang ini kalau murid-murid lihat ni dalam gua ni. Okey, ini rasanya pintu, betul, pintu gua. Okey, kamu cubakan melihat ni. Dia sedang balik daripada berburu mungkin. Rusa ni diangkut di di atas bahu dia. Yang ini pula ayah dengan anak dia sedang mengisi masa lapang, melukis di dinding gua. Okay. Yalah, masa tu tak ada sistem tulisan kan. Jadi apa yang dia buat, bila time-time boring tu, dia lukislah kat dinding gua ni. Manakala tim yang sebelah sini pula ni sedang melapah daging untuk dibuat makanan lah. Okay, dia kalau boleh lihat ni, dia melapah daging ni gunakan batang kayu. Batang kayu yang tajam di ujungnya. Okay, untuk belah daging tu.
Okey, jadi zaman tu ingat belum ada lagi pisau. Jadi apa yang ada di sekeliling mereka, mereka gunakan sebagai peralatan. Okey, manakala kita lihat yang depan ni, ada 3 orang perempuan dengan anak dia ni. Ni sedang meluruskan ataupun kita panggil macam melembutkan bulu haiwan ni. Okey, nampak bulu haiwan ni, dan bulu haiwan ni yang gunakan untuk membuat pakaian. Zaman tu tak ada lagi kilang pakaian tak ada lagi kilang kain. Okey, jadi mereka daripada haiwan yang mereka buru ni, kulitnya diambil dan dijadikan sebagai pakaian. Okey, manakala 2 orang lelaki yang bahagian hujung ni, kalau murid-murid lihat, mereka ni sedang bereksperimen. Sedang buat apa? Sedang menjadikan bahan-bahan daripada batu tu khususnya sebagai bahan yang boleh digunakan untuk peralatan yang boleh digunakan untuk kegunaan seharian mereka. Contohnya batu ditajamkan di bahagian hujung dia untuk dijadikan sebagai peralatan untuk memotong dan sebagainya. Okey, jadi sebenarnya kalau kita dah dapat kembali ke sekolah, seronok topik ni sebab cikgu pernah mengajar topik ni tahun lepas. Waktu tu belum PKP lagi, dan ketika tu murid kelas cikgu tu, cikgu bawa ke luar kelas. Kita buat apa? Kita buat cara teknik menghidupkan api zaman prasejarah. Masing-masing kita bagi kumpulan, kita bagi peralatan, berjaya atau tidak menghidupkan api macam manusia zaman prasejarah. Okey, baik. Tapi tak apalah, kita teruskan juga PDPR kita di rumah. Baik, seterusnya kita akan lihat pula zaman prasejarah, okey, daripada 4 tahap yang telah kita kenali tadi. Baik, kita lihat garis masa zaman prasejarah ini dari zaman yang pertama, iaitu zaman Paleolitik. Okey, zaman Paleolitik ini bermula sekitar 200,000 tahun sebelum Masihi. SM ni ialah sebelum Masihi. Baik, kalau murid-murid lihat gambar peralatan batu yang terdapat di bahagian tepi ni, tengok peralatan batu ni, dia simple je. Macam mana kita tahu simple? Dia tak ada tempat pemegang apa semua, cuma di bahagian hujung ni batu ni ditajamkan. Okey, dia tajamkan supaya senang untuk buat kerja-kerja memotong daging dan sebagainya. Okey, baik, itu pada zaman paling awal, zaman Paleolitik. Baik, zaman yang kedua iaitu zaman Mesolitik. Okey, zaman Mesolitik ni dianggarkan kira-kira 14,000 tahun sebelum Masihi. Okey, dan kalau kita lihat, mereka dah pandai, dah mula dah mencipta kapak batu. Okey, kapak daripada batu. Tapi kapak ni pun tak ada pemegang. Okey, dia cuma nipis dan bahagian tepi ni tajam. Okey, ini zaman Mesolitik. Okey, zaman berikutnya, zaman yang ketiga, zaman Neolitik, iaitu 3,000 tahun sebelum Masihi. Dia dah pandai lagi dah. Okey, dia dah makin pandai. Dia dah mula pandai buat tembika. Okey, tembika atau bekas untuk meletak makanan, okey, minuman dan sebagainya. Okey, jadi dah makin pandai lah. Okey, kalau sebelum ni mungkin makan ke letak dalam tempurung ke kan. Tapi bila zaman Neolitik ni, dia dah pandai dah buat tembika. Okey, seterusnya zaman logam. Okey, zaman logam ni kira-kira 700 tahun sebelum Masihi. Dia dah gunakan tulang mawas, okey, tulang haiwan ni, dan juga kapak bersoket. Kalau lihat kapak yang dia buat ni dah ada tempat pemegang ni. Dah ada tempat pemegang. Okey, yang ini pun dah ada tempat pemegang dan boleh digunakan dengan lebih mudah dan lebih cekap. Okey, macam kapak yang ada pada zaman hari ni lah kan. Okey, ada tempat pemegang. Kalau yang awal dulu, masa zaman Paleolitik awal, masa awal zaman ni, tak ada pemegang. Okey, batu tu hanya tajam di bahagian hujung, dipegang dengan tangan je, diketuk sampailah daging tu putus ataupun tulang tu putus. Tapi pada zaman akhir, zaman logam, dah pandai buat kapak menggunakan tulang mawas dan juga bersoket, ada batang pemegangnya. Maknanya manusia semakin hari semakin berfikir dan akhirnya mencipta peralatan-peralatan yang lebih memudahkan kehidupan seharian mereka. Baik. Baik. Kita dah masuk ke topik yang kedua,
iaitu lokasi zaman prasejarah di negara kita. Okey, pada akhir pembelajaran ini murid-murid akan dapat memberi contoh lokasi zaman prasejarah di negara kita, dan untuk topik ini murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 76 dan 77. Okey, menarik dalam topik ni di mana kita akan melihat lokasi-lokasi tertentu di negara kita yang menjadi tempat wujudnya tinggalan kehidupan manusia zaman prasejarah, dan mereka ni meninggalkan kepada kita dua benda, iaitu satu artifak, satu fosil. Artifak ni ialah barang-barang yang mereka sendiri hasilkan, okey, yang manusia hasilkan, dan fosil ni ialah tinggalan haiwan dan juga tumbuhan, okey, yang ada pada zaman mereka tu. Okey, baik. Untuk ini kalau murid-murid lihat pada buku teks, okey, muka surat 76 dan 77. Okey, kita ada peta ni, dan dalam peta ni kalau murid-murid lihat ada ditandakan dengan 4 warna. Okey, iaitu warna merah, biru, yang ini ungu, dan juga satu lagi hijau. Okey, kita lihat dulu warna merah. Warna merah ni ialah lokasi pada zaman Paleolitik, zaman yang pertama sekali, yang paling awal. Okey, kalau di negara kita ni, lokasi zaman Paleolitik ada di Bukit Jawa Lenggung Perak. Siapa orang Perak? Mesti pernah pergi ni. Okey, Bukit Jawa Lenggung Perak. Atas bukit dia duduk. Hebatnya kan? Okey, kalau dulu masa zaman ketika zaman air batu, masing-masing duduk dekat dalam gua tapi mungkin zaman prasejarah telah bermula, maka manusia mula keluar dan cari tempat-tempat yang lebih lebih tinggi ke, lebih selesa ke, lebih mudah ke untuk kehidupan seharian mereka. Okey, baik. Seterusnya ni di Sarawak kita ada satu lagi lokasi zaman Paleolitik, iaitu Gua Niah Miri Sarawak. Okey, siapa orang Sarawak mesti kenal Gua Niah ni. Okey. Baik, yang kedua kita lihat zaman Mesolitik yang ditandakan dengan warna biru. Okey, ada dua tempat di semenanjung Malaysia kalau kita lihat. Yang pertama, zaman Mesolitik, penempatannya kita jumpa di Gua Cha. Okey, Gua Musang, Kelantan. Dalam gua tu mungkin banyak musang kot jadi dinamakan Gua Musang. Okey, siapa orang Kelantan mesti pernah sampai Gua Musang. Okey, yang seterusnya yang kedua, penempatan lokasi zaman Mesolitik juga dijumpai di Gua Bewah, Hulu Terengganu. Okey, ni Gua Bewah. Dalam gua ni dia dah ada jeti laluan untuk memudahkan pengunjung datang melawat dan sebagainya. Okey, kalau ada peluang untuk pergi ke negeri Terengganu, okey, ke Kelantan ke, cubalah datang-datang melihat kawasan-kawasan ni. Okey, yang ketiga, lokasi zaman Neolitik. Zaman yang ketiga, Neolitik, ditandakan dengan warna ungu. Okey, kalau di semenanjung Malaysia kita ada di Gua Kecil Raub Pahang. Orang Pahang. Okey. Dekat sinilah orang-orang Pahang masa zaman prasejarah duduk. Baik, seterusnya kita ada satu lagi di Sabah, iaitu di Bukit Tengkorak, Sempurna Sabah. Dekat Bukit Tengkorak dia duduk zaman Neolitik. Okey, zaman yang ketiga. Dan akhir sekali, zaman logam. Okey, zaman logam kita ada dua tempat di semenanjung Malaysia yang dijumpai sebagai tempat pertempatan manusia zaman prasejarah, iaitu yang pertama di Sungai Tembeling, Jerantut Pahang. Okey, Sungai Tembeling, dan akhir sekali di Kampung Sungai Long, Banting, Selangor. Okey, di kawasan Selangor. Jadi kat Johor tak ada. Kesian orang Johor kan. Agak-agaknya mungkin orang Johor berhijrah daripada kawasan-kawasan yang disebutkan sebagai kawasan ada pertempatan ni. Mungkin dia dari situlah dia berhijrah, dia bergerak. Okey, apabila tempoh masa tu dah makin, teknologi dah makin baik, baru dia bergerak keluar dan akhirnya tersebarlah duduk di kawasan-kawasan yang mungkin tak ada lagi manusia hidup pada zaman tersebut. Okey, itulah dia lokasi-lokasi yang menjadi pilihan manusia zaman prasejarah. Okey, baik. Kita lihat aktiviti tutorial pada hari ini. Okey, baik. Untuk aktiviti tutorial pada hari ini, cikgu special sikit. Kita ada dua aktiviti tutorial. Okey, yang pertama,
Aktiviti tutorial latihan. Okey, arahannya salin soalan ini dalam buku sejarah. Okey, dan kemudian jawab hanya satu saja jawapan yang betul. Okey, macam biasa ada 4 soalan. Cikgu tak suka bagi soalan banyak-banyak. 4 je. Okey, 4 ni pejam mata dah siap dah. Okey. Okey, dan ada 3 pilihan jawapan. Okey, bulatkan satu saja, salin dalam buku latihan. Jangan risau kalau tak sempat nak salin dalam video ni ataupun tak sempat pause dan sebagainya. Okey, nanti cikgu akan screen dan hantar di WhatsApp grup tahun 4. Okey, baik, setelah siap latihan tutorial yang pertama ni, okey, kita pergi ke latihan tutorial yang kedua. Ni seronok. Okey, kamu ada aktiviti membuat pakaian zaman prasejarah. Okey, arahannya berdasarkan kepada contoh gambar model di bawah ni, ada 3 orang model ni. Okey, murid-murid perlu menghasilkan satu sahaja. Tak payah banyak-banyak. Cikgu nak satu saja pakaian manusia zaman prasejarah dengan menggunakan kertas surat khabar. Ini cikgu nak tekankan. Jangan gunakan kertas minyak ke kertas majung ke, sayang nak kena beli. Kita gunakan bahan-bahan kita semula. Okey, kertas surat khabar. Okey, dan murid-murid perlu pakai pakaian yang telah dihasilkan. Kamu dah buat pakaian tu, kamu sendiri kena pakai. Kemudian hantar gambar WhatsApp pakaian kamu tu ke WhatsApp Cikgu Rahmat di talian 0197147053. Okey, dan cikgu mencari gambar-gambar hasil pakaian yang menarik untuk diberikan hadiah hadiah misteri yang pastinya yang menarik, yang tertarik, ada sijil pencapaian yang akan cikgu berikan kepada kamu, insya-Allah. Okey, jadi ingat aktiviti tutorial yang kedua ni, cikgu berikan masa yang agak panjang pada kamu. Dia tak semestinya siap hari ni juga. Cikgu faham, subjek-subjek lain pun banyak juga tugasan yang kamu kena buat. Jadi hari ni hari Khamis, esok hari Jumaat, hari Sabtu ada 2 hari free, tak ada kelas online. Jadi ada waktu tu, masa tu kamu boleh buat dan hantar gambar tu sebelum kelas online pada hari Khamis minggu hadapan. Okey, jadi sebelum kelas online minggu hadapan tu, kalau boleh cikgu dah dapatlah WhatsApp gambar-gambar pakaian zaman prasejarah yang telah kamu hasilkan. Okey, dan untuk model ni, cikgu ingatkan sekali lagi, hasilkan pakaian zaman prasejarah daripada contoh 3 model ini sahaja yang cikgu bagi. Tak payahlah susah-susah nak pergi cari gambar model yang lain ke dan sebagainya. Jadi tiru 3 salah satu. Okey, cikgu nak satu saja pakaian, sama ada nak ambil abang ni punya ke ataupun kakak ni punya ke. Okey, salah satu saja pakaian boleh kamu hasilkan. Dan jika kamu kreatif nak mewarnakan dengan cat air dan sebagainya, cikgu benarkan. Okey, cikgu benarkan. Jangan kalau nak spray sempat ke spray. Spray pun lihat pada keadaan. Okey, kalau kamu ada sumber boleh spray. Kalau tak payah. Cikgu nak lihat hasil tugasan kamu, kreativiti kamu menghasilkan pakaian daripada surat khabar atau bahan kita semula. Okey, ada yang tanya cikgu, boleh tak guna kotak? Okey, kotak sebenarnya boleh, tapi lihat jenis kotak. Ada kotak yang agak tebal. Okey, ada tebal, susah kamu nak lenturkan. Tapi kalau kotak yang nipis, agak nipis, boleh, tak ada masalah kalau nak guna kotak. Okey, ingat kotak terbuang. Okey, itu saja yang dapat kita bersama dalam kelas sejarah pada hari ini. Jadi untuk murid-murid cikgu sekalian, selepas daripada video ini, murid-murid bolehlah melaksanakan aktiviti tutorial yang telah cikgu berikan sebentar tadi. Dan untuk apa-apa sebarang pertanyaan, boleh terus direct WhatsApp cikgu di 0197147053 ataupun email cikgurahmat@live.com. Okey, dari situ cikgu ingin ucapkan terima kasih kerana menonton dan belajar dari rumah daripada video cikgu ini. Dan ingat, teruskan bersemangat belajar dari rumah. Jumpa lagi, kelas online akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.